Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Bertemu lagi kita hari ini untuk review Honda N-Box Slash. N-Box Custom tu banyak orang review, tapi yang ini N-Box Slash. Mungkin satu-satunya kereta Slash yang diregister di Malaysia. Rare ni kan. Tapi seperti biasa, sebelum anda meneruskan video ini, kepada anda di luar sana yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia Sudah, anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Dan jangan lupa, terima kasih kepada GoDaddy Motorsport sebab bagi pinjam kereta ni. Kalau dia tak bagi pinjam, manalah kita orang nak review kan? Seperti biasa dengan Mekanika, kita akan cerita sikit lah dia punya latar belakang. Ini adalah kereta dalam kategori KK di Jepun, Keiji Dosha. Jadi di Jepun kenderaan banyak tapi infrastruktur dia kecil, jalan-jalan dia kecil. Kerajaan menggalakkan manufacturer untuk membuat kereta dalam kelas KK. Yang mana? Okey, saiz dia limit panjang dia 3.4 meter, tinggi tak boleh lebih 2 meter dan dia punya lebar dia tak boleh lebih 1.48 meter dan enjin dia tak boleh lebih daripada 660cc dan 64 PS dan itu menjadikan kereta saiz seperti ini. Tapi kenapa? Sebab di Jepun untuk menjadikan sesebuah kereta itu layak berada di atas jalan raya, setiap tahun dia perlu menjalani pemeriksaan wajib macam Puspakom kita lah yang dinamakan Shaken atau Shaken. Okey, Shaken ni, kos Shaken ni yang tinggi. Bayangkan untuk kereta-kereta yang bersaiz normal, contohnya macam Honda Civic, Toyota Corolla macam tu kan, kos pemeriksaan Shaken tu sendiri sekitar 100,000 yen atau 3,500 ringgit. Tetapi bila anda pakai kereta yang bersaiz ini, kos Shaken dia murah. Mungkin 10,000 yen macam tu, 350 ringgit. Cuma 10% untuk maintain kereta ni setiap tahun berbanding dengan kereta bersaiz besar. Dan itu menjadikan kereta-kereta macam ni sangat laku dan sangat laris dan sangat banyak di Jepun. Dan ini adalah unit Recon yang dibawa masuk oleh GoDaddy tadi untuk dijual dekat Malaysia. Harga apa semua, kita cerita kejap lagi. Honda ni tuan-tuan, dia bukanlah pembuat KK utama dekat Jepun. Sejak daripada dulu, KK, kategori KK ni, yang tahu tak siapa yang famous? Daihatsu dengan model Mira dan Move dan juga Suzuki Wagon R. Itu adalah KK King dekat Jepun. Tapi sejak 2018-2019, tahukah anda? Ya, N-Box ni adalah kereta KK yang paling laris di Jepun. Dan strategi dia macam mana? Okey, Honda dia buat macam ni. Dia buat N-Series ni ada 5 model berbeza. Dia ada N-Box, dia ada N-Box Plus, dia ada N-Wagon, kemudian dia ada N1. Jadi yang ini N-Box Slash. Ada 5 kan? Okey. Jadi platform N-Series tu ada 5 model berbeza dan juga yang ini berkongsi dengan model N-Box Custom. Apa beza dia? N-Box tu versi KK Passenger, yang ini versi KK Sporty dia call it. Sporty. Kat mana Sporty dia? Okey, Sporty dia dekat sini. Kalau perasan bumbung ni nampak macam rata tapi dia sebenarnya turun, dia curve dekat bawah. Ini adalah penyakit designer zaman hari ni. Kalau kita tengok, banyak SUV dah jadi coupe cacat macam tu kan. Dia macam X6, X4, GLE coupe, GLC coupe. Banyak sangat dah terjadi coupe dan tidak terkecuali juga designer KK ni. Dia turun sikit berbanding model N-Box Custom. Dan perbezaan kedua, N-Box yang biasa, pintu dia pintu slide. Pap, kita buka, dia slide keluar. Tapi yang N-Box Slash ni, pintu dia pintu daun, pintu buka biasa dan handle dia sorok macam Honda HR-V. Kalau kita berdiri sebelah N-Box dengan N-Box Slash, yang ini dia turun 100 mm lebih rendah. Tapi rahsia sebenarnya kereta ni ialah 4 segi dan wheelbase dia sangat panjang. Kalau tengok tayar depan tu dah habis dekat front overhang tu, dekat belakang ni dia habis duduk dekat rear punya bahagian pilar belakang. Nampak? Jadi dalam dia memang sangat luas. Itu kita akan tunjuk sekejap lagi. Basically kereta ni, designer dia agak senang kerja dia. Kertas, pensel dan juga pembaris. Tap. Jadilah bentuk macam ni, kotak. Tapi kereta ni kalau duduk dalam dia, luas babe. Okey, jadi inilah rahsia terbesar sebuah KK yang terlaris di Jepun, iaitu tentang
Space, kalau kita tengok cermin dia, yang ini quite kecil lah kalau kita banding dengan N-Box Custom. Tengok cermin depan dia, saya pun tak boleh pegang. Saya dah duduk macam ni tak boleh pegang. Macam tu boleh pegang cermin depan ni. Memang dia anjakkan ke depan, cermin ni jadi luas supaya perspektif pemanduan kita duduk dalam, kita rasa luas. Dan juga seat dia, ni dia panggil bench seat, seat bersambung. Yang ini yang Alza ada, sebab Alza tu designer dia juga dekat Jepun. Jadi sebab kereta ni tidak lebar, jadi dia kena sambungkan seat supaya feel kita bawa kereta yang luas. Kalau kita tengok dari segi design dashboard dia, memang sangat fancy dan juga futuristic, yang mana sekali imbas macam gabungan dashboard yang meter tengah ni macam jazz sikit, yang dia punya tingkat-tingkat ni mungkin macam Freed ataupun Step Wagon macam tu lah. Dari segi function, N-Box Slash ni atau mana-mana N-Box, dia ada banyak version dan ada banyak spek. Yang ini spek yang agak basic, yang mana dia tak ada datang dengan safety apa semua, lampu dia pun masih halogen. Tapi finishing dalam dia, dia ada multifunction untuk volume steering apa semua, dia punya kemasan dalam dia, kita tidak rasa kita bawa dalam mode low spec lah. Dalam dia juga kalau kita tengok dia punya finishing ni semua color hitam, dan seperti mana yang anda tahu saya biasa komen kan, saya rasa dalam sebuah kereta memang kena buat color macam ni. Walaupun dia nampak kecil, tapi dia lebih praktikal, lebih convenient kalau anak-anak makan tumpah ke apa semua, lebih senang nak basuh. Saya berada pada kedudukan saya memandu yang paling relax. Maksudnya paling relax ni, tangan saya almost tegak dah ni. Sebenarnya kita kena memandu macam ni. Jadi apa yang saya nak tunjuk? Saya nak tunjuk seat belakang. Kalau dah keadaan macam ni sekalipun, macam mana? Luas tak kat belakang ni? Jom kita tengok. Nampak tak? Kedudukan saya dekat belakang ni memang tak ada masalah langsung. Dia punya legroom, ya ampun, betul-betul luas. Dan kalau perasan, lantai dia rata, tak ada ham langsung dekat sini. Memang kita memang sesuai lah. Cuma kereta ni dia tidak lebar. Kalau dewasa dia tak boleh duduk lah 3 orang kat belakang. Memang sangat sempit, kecuali kurus-kurus badan kecil boleh lah. 2 orang kat belakang ni memang selesa. Dan perasan tak saya cakap yang N-Box Slash ni adalah model yang low roof. Maksudnya dia kurang 100mm. Dan walaupun kurang 100mm, tengok headroom. Saya dah dekat 6 kaki. Tengok dia punya space kan. Kalau kita tengok dekat poket dia ni, banyak tempat simpanan barang. Tapi speaker dia ada? Tak ada speaker lah. Ada. Kat sini speaker dia. Tapi jangan pasang kuat-kuat lah lagu tu. Boleh pekat juga telinga dia kan. Dekat belakang ni, sebagaimana model-model Honda yang lain, macam Jazz, HR-V apa semua tu, dia ada magic seat. Dan kereta ni pun ada magic seat, yang mana kita boleh lipat seat ni kalau kita nak taruh barang besar dalam kereta ikut pintu sebelah ini. Just tarik je, dia tak ada suis apa. Tarik, lipat macam ni. Nampak? Boleh letak barang lagi, nak baring pun boleh, letak kucing ke, sangka anjing ke, boleh dekat sini kan. Lipat balik, letak kat sini. Kalau kata kita nak masuk barang besar lagi, tak cukup lagi, boleh. Kita boleh masuk ikut belakang, dan saya akan tunjuk macam mana cara lipat seat dia. Lupa pula nak cerita. Seat ni selesa, tak jalan jauh. Kalau rasa saya dengan ada armrest ni kan, saya rasa selesa. Dan lupa pula, dia boleh sandal lagi ni, boleh turun. Macam ni untuk jalan jauh, boleh tidur. Dah, jom tengok belakang. Kereta ni memang dicipta untuk pemanduan urban, urban drive. Bila kita pakai hari-hari, contohnya kita pergi hantar anak pergi sekolah, kita pergi pasar, nak bawa barang sebenarnya cukup. Kalau pergi pasar, beli ikan, beli sayur, sardin, telur, muat ni dalam ni. Tapi kalau kata tak cukup, mungkin nak jalan jauh, nak balik kampung apa semua kan, boleh lipat lagi seat ni. Senang je, dia satu switch je, macam tu je. Tolak, boleh lipat. Nampak? Sini, lipat macam ni. Ya ampun, betul-betul luas ni. Ni bukan setakat lauk je boleh bawa ni, dengan kedai-kedai pun boleh masuk dalam ni. Enjin dia apa? Seperti yang kita cakap tadi, dia tak boleh lebih 660cc. Yang ini 3 silinder Earth Dream 660cc, 58 PS dan CVT. Amat kecilnya enjin dia. Berat dia 900 kilo lebih je, tak berat mana pun. Dari segi power saya tak ada komplain. Setakat nak bawa hari-hari kan, no komplain at all. Ini enjin modern kan. Dari segi harga berapa? GoDaddy Motorsport, mungkin dia saja yang jual model ni. Dia ada banyak variant. Even untuk Slash ni pun ada beberapa tingkat spek lah. Dia bermula harga dia kalau dia orang jual daripada 88 sehingga RM98,000. Wah, mahalnya!
Kalau anda mahal, bermaksud itu bukan untuk anda, untuk orang yang mampu. Kereta ni laku dah berapa banyak dah. Yang N-Box custom tu dia orang dah jual banyak biji jugalah. KK yang lain pun banyak biji juga. Bukan untuk bangsa baik beli. Alright. GoDaddy Motorsport juga, mereka adalah antara yang paling banyak bawa KK dalam pasaran Malaysia, iaitu KK import terpakai. Recon lah, dia orang ada bawa Suzuki Hustler, Honda N-Box, N-Box Custom, N-Box Custom Slash, apa lagi tu Honda S660, Daihatsu Copen, Tanto, banyak dia orang bawa masuk. Boleh tengok dekat Facebook dan Instagram dia orang. Alright, itulah saja video kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada GoDaddy. Okey, pada anda di luar sana yang hari-hari tengok Mekanika tapi belum tekan subscribe, dan mungkin anda juga baru jumpa channel ni, tekanlah, supportlah kami sikit untuk membuat video-video seperti ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.